Sempatlah jumpa, bertemu lah dengan Obama, juga Presiden China dan sebagainya. Masing-masing nampaknya menyatakan simpati kepada kita tentang apa yang berlaku kepada MH370, dan dia menjadi tajuk perbualan di kalangan pemimpin-pemimpin, dan mereka yang jumpa dengan kita semua menyatakan perkara sedemikian. Dan untuk itu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar semua penumpang dan juga kru yang ada dalam MH370 itu, semoga Allah memberikan tempat yang sebaik-baiknya untuk mereka. Marilah kita sekesahkan Fatihah untuk mereka. Al-Fatihah. Inilah antara perkara yang kita tahu, tuan-tuan dan puan sekalian, cabaran yang sedang kita tanggung pada hari ini. Ada ketikanya bagi sesebuah negara seperti negara kita akan melalui saat seperti ini, dan semuanya akan diuji. Al-Quran menyebutkan bagaimana Allah menyatakan apakah kita akan dibiarkan begitu saja tanpa diuji sebenarnya. Diuji kita ni macam-macam. Ada diuji dengan harta, kuasa, ada diuji dengan anak, pinak kita, isteri kita maupun suami kita. Dan ujian bagi seorang pemimpin pula ialah bagaimana dia mentadbir sebuah negara. Dan dalam masa yang sama juga, apa yang berlaku dalam negara itu akan dianggap sebagai tanggungjawab pemimpin. Di mana yang berlaku dalam peristiwa itu juga, tak ada siapa yang mahukan peristiwa ini berlaku. Tapi kita sama-sama berdoalah menghadapi cabaran ini dengan penuh kesabaran. Yang paling penting ialah kita perlu bersatu, bersama-sama menghadapi cabaran ini. Kalau kita tidak bersatu, maka akan musnahlah. Bukan hanya soal parti, bukan soal negeri, tetapi yang paling utama ialah negara kita. Ada pihak yang mungkin mengambil kesempatan, tuan-tuan dan puan, kalau kita baca daripada CNN umpamanya, setiap hari paling tidak 2-3 jam dibincangkan perkara itu saja. Dan masing-masing cuba nak menjadi pakar untuk menceritakan dari segi pemerhatiannya. 2-3 jam tanpa baca tengok CNN. Kadang-kadang saya mulai tengok CNN pukul 6 pagi, nak melihat gambaran yang diberikan. Sehingga kan ada yang cuba nak mengaitkan pilot tu dengan kegiatan pengganas-pengganas. Kerana apa? Kononnya Malaysia ini negara Islam. Maka apabila dikaitkan dengan Islam, dia berkaitan juga dengan keganasan. Maka nak dirujukkan pilot itu juga adalah kemungkinannya. Sampai begitu sekali. Kerana masing-masing berebut sekarang ini, tuan-tuan dan puan, untuk mendapatkan berita. Dan berita yang terbaik bagi mereka untuk mempopularkan siaran masing-masing ialah MH370. CNN umpamanya duk berlawan dengan Fox News di Amerika. Kerana CNN dah mula, orang tak mau tengok, orang tengok dah Fox News. Ini kita tak tahu di sini kan, kita tak tengok Fox News ni, tapi rupanya berebut lawan. Tapi oleh kerana adanya peristiwa ini, tuan-tuan dan puan, dipasang strategi supaya bagaimana nak tarik orang semula untuk
tengok balik TV mereka. Maka dibawalah berbagai teori-teori hantu ini. Dia tak kisahlah Malaysia ini yang sedang menderita, keluarga-keluarga yang sedang menderita. Dia tak kisah. Orang yang tak pandai berucap, tak pandai tahu tentang aviation ni bagi, tak tahu tentang hal penerbangan pun tiba-tiba muncul nak jadi juara yang hebat tentang penerbangan. Dan ada pula tu dalam masa yang sama ketika mana yang pihak-pihak sana sedang duk berebut-rebut, yang kita pula ni pun ambil kesempatan duk bertanya. Boleh dalam surat khabar mereka dia tanya, ceritakan perkara yang sebenar, di mana MH370? Astaghfirullahalazim. Dia buat macam cerita wayang Robin Hood ke, atau cerita Star Wars. Tuan-tuan, dia rasa macam perjalanan ke Star Wars, di mana kapal terbang boleh disimpan di atas angkasa. Dan dia boleh bertanya, di manakah kapal terbang itu? Malaysia, sila jelaskan. Hishamuddin dan Najib, dua sepupu, mesti ada perancangan tersendiri konspirasi mereka. Ini apa ni? Bayangkan tuan-tuan dan puan, ketika mana negara sedang menderita, kita sedang menderita ni. Orang balun bukan orang balun soal parti. Orang balun kita semua. Dan dalam pada itu pula ada yang ambil kesempatan ketika terbang dengan muka-muka saya pun kali. Termasuk Niza yang buat kenyataan. Dia nak main-main. Sebab tu apabila kapal terbang tu hilang, dia kata wujudnya Bermuda Triangle, apa dia panggil, tiga segi Bermuda di Vietnam. Maka kapal terbang itu hilang. Sampai orang balun dia waktu 3-4 hari mula-mula berlaku tu, dia kata bukan salah dia ambil Richard Wiseman. Dan kemudian ada pula yang ambil kesempatan politik. Dia kata inilah masanya untuk kita balun Dr. Zamri. Bubuh gambar saya contohnya dengan si Mahaguru Ibrahim Mak Zain, dengan Mak Zain, Mahaguru Mak Zain sedang buat upacara yang di Manung, dan juga tentang syirik. UMNO, syirik dan khurafat berpisah tiada. Saya kata bagaimana ni kepala ni? Apa kerja ni? Saya tak boleh faham tuan-tuan dan puan. Ya, memang saya tak boleh faham jenis-jenis yang macam ini. Orang sedang susah hati, negara sedang menghadapi musibah yang cukup besar, dan dia pula boleh ambil kesempatan politiknya untuk membelasah musuh-musuh politiknya. Ini apa jenis ni? Dan semalam saya dengar ceramah dia dengan Nieh Kuhang di Air Tawar, katanya ni pasal nak hari Senin nak sidang biasalah tu kan. Dia mula jalan ke mana dia tak ada. Salah satu dia nak timbulkan punya, saya tak mahu kata, punya rendahnya pemikiran. Dia kata dia nak tanya dalam sidang dewan ni mudah je. Mahaguru Mak Zain kata Zamri anak murid dia. Saya nak tanya soalan itu dalam dewan. Saya kata, Allah, awaklah hang kecil sangat. Hang dah tahu kawan tu macam tu. Hang pun nak jadi macam dia ke? Kan? Apa ni? Tapi itulah yang dicuba digunakan, tuan-tuan dan puan. Inilah keadaan yang berlaku dalam negara kita pada hari ini. Apa saja yang berlaku, maka salah dan bebannya ditanggung oleh siapa? Barisan Nasional.
UMNO Barisan Nasional, pemimpin UMNO Barisan Nasional, walaupun ya masalah dia lawan dengan bini dia ataupun bini lawan dengan suaminya, berlakunya cerai-berai di antara mereka pun dia akan katakan ini masalah biarlah ni. Jalan pecah sikit kat rumah dia, biar. Ya. Tadi mungkin masalah elektrik kita, mungkin itu pun inilah kerajaan biar. Segala-galanya setiap hari dimasukkan dalam kepala rakyat. Segala yang berlaku dalam Malaysia ini, dalam dunia ini adalah disebabkan oleh kerajaan dan pemimpin Barisan Nasional. Macam tu sekali tuan-tuan dan puan. Sehingga rakyat dah tak boleh fikir lah. Sampai dalam blog-blog, kita tengok blog, ada yang kata sudahlah, cukuplah, nak jadi apa ni kita ni. Jadi saya mintalah kepada kita semua, ambillah iktibar ini tuan-tuan dan puan. Memang benar kita menghadapi cabaran yang cukup besar pada hari ini. Bukan hanya kita, bukan hanya BN, bukan hanya UMNO, tetapi rakyat Malaysia, negara Malaysia kita. Ketika mana orang lain sedang duk cerita pada kita, dia kata waktu Tan Sri Muhyiddin berjumpa dengan Obama, waktu bersembang dengan Presiden China, waktu bersembang dengan Perdana Menteri Vietnam, waktu bersembang dengan Presiden Korea, dengan Perdana Menteri Netherlands yang menerima waktu, menceritakan, dia kata bagaimana simpatinya mereka kepada Malaysia sebagai sebuah kerajaan. Dia kata kalau mereka pun berada dalam keadaan begitu, dia kata bayangkan bagaimana dia nak menghadapinya. Kenapa tuan-tuan dan puan? Kalau dulu kapal terbang jatuh, kurang-kurangnya ada penandanya, ping-pingnya tu, ya. Tahu ataupun kalau sekiranya berlakulah sedikit kerosakan dan sebagainya, maka pihak pilot akan memaklumkan. Ataupun kalau berlaku ada kerosakan mekanikal, kurangnya waktu dia jatuh tu orang dapat tahu kat mana jatuh. Dalam konteks kita ini tak pernah berlaku dalam sejarah penerbangan. Transponder itu, yang kata transponder, kita pun tak tahu ayat transponder itu apa. Ya tak? Tak pernah kita dengar pun. Tak usah kata tuan-tuan dan puan, saya pun tak pernah dengar ayat transponder. Transponder itu macam alat komunikasi. Berapanya ditutup, dah tutup tu habis, tak ada ni. Cuma mungkin ada satu yang ping-ping yang enjin tu, kalau enjin tu dibeli melalui Boeing, mungkin Boeing punya pusat dia boleh. Airbus ada cara tu pun pandukan pada enjin sikit-sikit boleh lah. Itu dia tuan-tuan dan puan. Tak pernah berlaku. Mereka mengatakan bahawa kalau bayangkan kalau ini berlaku di kalangan mereka, di negara mereka sendiri pun, dia kata bagaimana dia nak menghadapi. Tapi kadang-kadang kita sedih tu. Saya baca harakah, saya baca keadilan, saya tengok suara mereka, suara benci. Patutnya waktu inilah kita sama-sama menunjukkan dalam keadaan begini kita sama-sama bersatu. Barulah betul